Alhamdulillah, segmen Bincang-Bincang Sejarah kami bawakan di Rampai Pagi untuk anda pada pagi ini 8.35 pagi ya. Segmen Bincang-Bincang Sejarah. Satu yang menarik sekali topiknya yang akan dibawakan pada hari ini. Buku Nadir sebagai sumber dalam penulisan sejarah. Buku Nadir, apa buku Nadir ni? Pernah mendengar? Itulah, saya pun kurang pasti dan juga sudah tentu saya faham penonton klinik pun kurang pasti siapa si Nadir ini Siapa si sebenarnya Nadir? katanya. Jadi kita akan lebih lanjut bertanya dengan narasumber kita ni ya. Apa sebenarnya yang ingin disentuh mengenai dengan tajuk kita ini. Lebih lanjut iaitu bersama dengan Yang Mulia Puan Siti Nurhafiza binti Alias, penolong pegawai sejarah tingkat 2. Untuk itu ya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Puan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau sehat, apa kita teruskan saja dengan sesi wawancara, sesi segmen Bincang-Bincang Sejarah pada hari ini. Mungkin ada mukadimah yang ingin Puan kongsikan. Silakan saja. Jadi macam Tuan, pertama sekali lah, terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini Tuan Puan untuk bagi sesi bincang-bincang sejarah ya, bagi membincangkan mengenai buku Nadir sebagai sumber dalam penulisan sejarah. Jadi seperti yang Tuan nyatakan tadi, siapa si Nadir ini? Jadi orang pun tertanya, mungkin ada yang dah tahu buku Nadir ini apa? Mungkin fikirnya nama orang. Sebenarnya Nadir ini kalau secara ringkasnya sahaja, kalau untuk mudah difahamilah dalam bahasa Inggerisnya rare. Rare collection, rare book artinya jarang ditemui, jarang didapati. Jadi itu secara umumnya lah. Dan juga mungkin dapat dijelaskan antara ciri-ciri buku Nadir berkenaan. Adakah ianya ditulis oleh orang ramai kah ataupun siapa sahaja? Okey. Jadi sebelum saya masukkan mengenai ciri-ciri buku Nadir, lebih baik saya menjelaskan secara sedikitlah apa yang dimaksudkan dengan buku Nadir ini dan apa definisi buku Nadir ini. Jadi mungkin buku Nadir ini tidak asing lagi dalam kalangan penyelidik, perujuk pengkaji sejarah, namun masih ada yang belum mengetahui apa yang dimaksudkan dengan buku Nadir. Seperti saya jelaskan tadi, secara mudahnya ia rare book. Jadi secara umumnya koleksi Nadir ini bukanlah diterhadkan kepada buku sahaja, tetapi Nadir boleh dalam bentuk jurnal, laporan, majalah, gambar lama dan banyak lagi. Namun perbincangan pada kali ini lebih memfokuskan kepada buku Nadir sahaja. Sebab buku Nadir ini yang terdapat di dalam simpanan bahagian Pusat Pengkajian Borneo, Pusat Sejarah Brunei, atau singkatannya lebih dikenali sebagai PEN Borneo. Jadi menurut Kamus Dewan edisi keempat, Nadir membawa maksud jarang ada atau jarang terdapat dan ianya bersifat antik atau lama. Jadi manakala Perpustakaan Negara Malaysia pula mendefinisikan koleksi Nadir adalah bahan yang diterbitkan sebelum tahun 1950-an dan ia tidak lagi dicetak dan dijual dalam pasaran. Oleh itu, buku Nadir ini merupakan bahan yang lama, dianggarkan berusia lebih 60 tahun tuan-tuan, sejak ia diterbitkan. Namun terdapat juga buku Nadir yang dicetak semula. Ini disebabkan atas permintaan buku itu demandnya tinggi, jadi ia dicetak semula. Namun buku Nadir terbatas kepada first copy-nya itu saja, yang pertama kali ia dicetak dan diterbitkan. Tadi panggil ya original copy lah atau first copy. Dan yang dicetak semula itu tidak dianggap buku Nadir walaupun tajuk dan penulisnya, authornya buku yang sama. Dan takrif lain pula ada menyatakan buku Nadir adalah buku terbitan yang hanya diterbitkan dalam beberapa salinan sahaja. Sehingga buku tersebut sukar diperolehi di dalam pasaran. Misalnya katalah buku Nadir itu diterbitkan 100 kopi sahaja. Jadi 101 lah sahaja. Jadi ia sukar di dunia tahu, bukan sahaja di Brunei. Di dunia. Atas sebab sukar diperolehi di pasaran inilah yang menyebabkan ada beberapa buku Nadir semakin tinggi nilainya dan kini dijual dengan harga yang mahal sehingga mencecah ratusan bahkan sehingga ribuan ringgit. Jadi daripada definisi ini boleh saya rumuskanlah antara ciri-ciri buku Nadir. Yang pertama, buku tersebut seperti yang saya nyatakan tadi, ia jarang diperolehi atau sukar didapat di dalam pasaran. Dan jika buku itu dicetak ulang atas permintaan yang tinggi itu, ia tidak akan dianggap sebagai buku Nadir. Sebagai contoh, jika pertama sekali buku itu diterbitkan pada tahun 1924, jadi buku yang diterbitkan pada tahun 1924 sahaja yang dianggap sebagai buku Nadir. Yang dicetak semula, misalnya pada tahun 2010, ia tidak akan dianggap sebagai buku Nadir. Dan kedua, ia diterbitkan sebelum tahun 1950-an.
dan berusia kira-kira lebih 60 tahun sejak ia diterbitkan. Dan ketiga, ia bersifat antik dan barang lama kerana usia bahan yang dianggap telah lama wujud dan menjadi bukti perkembangan intelektual pada waktu itu. Dan keempat, sudah semestinya buku nadir ini ia perlu ada nilainya, nilai sejarah dan dapat dijadikan sumber rujukan penyelidikan. Walau bagaimanapun tuan dan puan, walaupun saya nyatakan ciri-ciri tadi, sukar sebenarnya untuk kita ni menentukan pengkategorian atau ciri-ciri buku nadir ini disebabkan sukatan penilaian buku nadir ini berbeza di setiap institusi maupun luar negara. Sebagai contoh, saya bagi contoh Hope College Library daripada Holland. Penilaian buku nadir bukan sahaja ditentukan anggaran usianya. Seperti yang saya nyatakan tadi, ia perlu berusia 60 tahun ke atas. Tapi kalau Hope College, ia tidak akan melihat kepada usianya sahaja. Ia akan melihat kepada perisian teks dalam buku tersebut, isi kandungannya dan keadaan buku itu, sama ada yang menggunakan kulit binatang, cover page-nya itu, atau jenis kertasnya. Dan permintaan buku di mana tu tinggi untuk merujuk buku ini. Ini baru dianggap sebagai buku nadir. Dan ada juga daripada institusi lain, University of St Andrews daripada United Kingdom menyatakan buku nadir adalah buku yang diterbitkan lagi lama tahun 1860 sebelum itu. Berbeza dengan Brunei atau Malaysia tadi, ia yang diterbitkan 1950-an atau dikategorikan sebagai buku nadir. Tapi kalau di luar negeri, ia berbeza. Jadi sukar untuk menentukan sebenarnya ciri-ciri buku nadir ini. Jadi pelbagai sebetulnya definisi buku nadir yang telah dibuat dari pelbagai institusi di luar negara dan di negara kita ni ya. Tapi kalau saya akan tanya sedikit pun, apa kata kalau buku itu terbitan baru tetapi hanya cuma satu saja yang dibuat, adakah ia dikira buku nadir ataupun tidak? Tapi pengisiannya cukup penting sekali lah. Cukup. Okey, daripada definisi yang saya nyatakan tadi, ada yang di Hope College University juga ada menyatakan, walaupun dia cakap tadi ada daripada segi usia, ia ada pun menyatakan juga kalau buku itu diterbitkan dalam limited copies, sepertinya pun tadi satu sahaja, mungkin ia dianggap sebagai buku nadir. Walaupun usianya mungkin baru atau sebagainya, tapi jika kandungannya itu pun penting juga pernah, jika kandungannya itu ada nilai sejarahnya. Jadi faktanya itu pun berguna dalam sumber rujukan, mungkin boleh dikategorikan sebagai buku nadir. Baiklah puan, ingin juga mengetahui buku nadir berkenaan apakah genrenya, adakah kebanyakannya pelajaran secara formal ataupun ada penceritaan boleh dikatakan sebagai fantasi dan sebagainya, tapi ada ciri-ciri sejarah. Itu adakah dikatakan juga buku nadir ataupun perlunya ada pendidikan ataupun pengisian secara formal? Okey. Terima kasih Tuan atas soalannya. Jadi seperti saya nyatakan tadi, buku nadir ini tidak terhad kepada buku sahaja. Ia laporan, jurnal, laporan tahunan pun dianggap sebagai buku nadir jika tahunnya tu terbit 1950-an. Dan dari segi fantasi mungkin kalau saya sendiri melihat buku nadir daripada perspektif sejarah. Ada mungkin dari bidang lain mungkin melihat kepada linguistiknya atau sastranya. Jadi kalau bab fantasi mungkin kita masuk kepada literature atau sastra, mungkin itu pun boleh dianggap sebagai buku nadir. Baiklah. Bagaimana dengan penggunaan buku nadir sebagai sumber dalam penulisan sejarah tersebut? Okey. Jadi persoalan ini mungkin muncul lah, bagaimana boleh buku nadir ini dapat digunakan dalam penulisan sejarah. Jadi buku nadir ini penting disebabkan perisiannya. Saya akan kongsikan beberapa. Jadi pertama sekali, perisian dalam buku nadir ini merupakan bahan rekod prima. Bahan rekod prima ini maksudnya bahan atau sumber pertama yang belum dianalisis atau dikaji. Jadi bahan rekod prima, bahan buku nadir ini dapat menyumbang ke dalam penulisan dan pengkajian sejarah. Dalam penulisan sejarah amat mementingkan rujukan bahan untuk menyatakan fakta dan untuk menyokong hujah kajian. Tanpa fakta, sejarah itu ibarat kosong dan tidak nyata. Oleh itu, memanfaatkan sumber seperti buku nadir ini perlu diambil perhatian kerana ia merupakan aspek penyediaan sumber dalam pengkajian dan penulisan sejarah. Yang kedua pula, buku nadir secara tidak langsung boleh dianggap sebagai narasumber kepada peristiwa lalu atau rakaman peristiwa penting. Kalau melihat cerita Marvel mungkin ada time machine. Ni mungkin rakaman peristiwanya melalui penulisan. Jadi ini kerana buku nadir mempunyai pelbagai informasi dan sejarah. Tanpa adanya buku-buku nadir ini, kita tidak akan dapat mengetahui atau memahami sejarah yang telah berlaku dahulu.
Sebagai contoh, kita ingin mengetahui mengenai sejarah atau situasi pada abad ke-18, 19 misalnya. Jadi timeline ni sudah lama dan informannya mungkin sudah tiada. Jadi di sinilah kegunaan buku nadir untuk dirujuk. Tambahan lagi, buku nadir tersimpan di Pen Borneo khususnya kebanyakannya daripada penulis barat. Seperti pengembara, pelayar, pegawai-pegawai British yang bertugas maupun melawat ke Kepulauan Borneo. Jadi mereka ni mencatat berdasarkan kepada pengalaman mereka dan pengamatan mereka sendiri sehingga mereka menghasilkan sebuah penulisan. Yang ketiga, ia mempunyai nilai atau dipanggil sebagai valuable kerana ia merupakan salah satu warisan khazanah ilmu atau gudang ilmu yang memuatkan pelbagai maklumat penting. Bukan hanya sejarah awal, bahkan perkembangan sosial budaya, ekonomi, politik, agama yang khusus kepada sejarah sesebuah kerajaan atau negara. Tambahan lagi, buku nadir mempunyai nilai tinggi atas beberapa faktor seperti yang saya jelaskan tadi sewaktu definisi, perisian teksnya, isi kandungan dan juga ada termasuknya lakaran atau ilustrasi gambar-gambar lama yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kajian sejarah atau untuk dianalisis dalam penulisan sejarah. Oleh itu, kepentingan dan nilai berharga buku nadir ini sebenarnya bukanlah terletak pada contoh cover page-nya sahaja ataupun pasal usianya sahaja, tapi kepada perisiannya. Terutama sekali informasi seperti yang saya nyatakan tadi yang melibatkan sejarah sebuah kerajaan maupun negara. Jadi penggunaan buku nadir dalam penulisan sejarah diperlukan terutama jika pengkaji-pengkaji ingin mengkaji mengenai sejarah Kesultanan Brunei Lama, Borneo dan kajian mereka dalam garis masa atau timeline kajian pada abad ke-18 atau ke-19. Jadi masih banyak sebenarnya bahan nadir ini yang belum dikaji secara mendalam untuk merungkai sejarah Brunei dan Borneo. Jadi dengan adanya pelbagai sumber sekunder, ini sumber prima saya jelaskan. Ini sumber sekunder maksudnya sumber berdasarkan kajian yang sudah dianalisis. Di bahan nadir boleh digunakan sebagai pengukuhan atau penambahan maupun pembetulan fakta jika ia tidak bertepatan dengan situasi atau keadaan yang sebenarnya. Jadi itulah kepentingan buku nadir sebagai sumber dalam penulisan sejarah. Betul sekali. Kadang kita ni berhujah. Banyak-banyak kita katakan itu ini, tapi apa yang dapat menyokong hujahan kita ni tu, dari sanalah kita melihat sebagai kepentingannya buku nadir ini untuk menguatkan lagi hujahan kita ni ataupun kita ni punya klaim kita ni tu. Tapi rujukan sebagai rujukan sebetulnya. Tapi teringin juga saya untuk melihat apa saja contoh-contoh buku nadir yang ada di negara kita ni masa ni, dan saya pasti penonton kita ni di rumah pun juga ingin mengetahui. Mungkin ada yang dapat ditunjukkan kepada penonton-penonton kita ni di rumah puan antara koleksi-koleksi buku nadir yang ada dalam simpanan Pen Borneo. Okey. Jadi bahagian Pen Borneo ada menyimpan pelbagai koleksi itu bahan rujukan. Jadi yang saya nyatakan dalam fokus bincang pada hari ini, buku nadir sebenarnya di Pen Borneo ni sebenarnya banyak lagi bahan-bahan yang lain yang berkaitan dengan sejarah Borneo khususnya. Seperti manuskrip, surat perjanjian, buku Borneo, rekod Borneo, akhbar, mikrofilm, kaset video VHS yang lama tu pun dan termasuklah buku nadir. Jadi sehingga kini koleksi buku nadir dianggarkan berjumlah lebih 100 buah buku yang tersimpan di Pen Borneo. Buku nadir yang tersimpan Borneo ni adalah sumber dari barat lah kebanyakannya mengenai sejarah Borneo seperti sejarah Sarawak, North Borneo yang sekarang lebih dikenali sebagai Sabah dan Kalimantan. Jadi memandangkan sejarah Borneo berhubung kait dengan Brunei, sudah semestinya ada mencatat mengenai sejarah Brunei dalam sejarah Borneo. Jadi saya akan berikan atau kongsikan beberapa koleksi buku nadir yang terdapat di Pen Borneo untuk saya kongsikan pada pagi ini. Yang pertama sekali, A Voyage to and from the Islands of Borneo in the East Indies. Jadi buku ini adalah buku nadir yang paling lama yang terdapat dalam simpanan Pen Borneo. Jadi buku ini kira-kira berusia 306 tahun Tuan, sejak ia diterbitkan pada tahun 1718. Jadi buku ini yang paling lama tersimpan. Yang paling lama lah buku yang diterbitkan di Pen Borneo. Buku ini merupakan catatan sejarah tentang pelayaran Kapten Daniel Beckman ke Pulau Borneo pada abad ke-18. Dalam buku ini menjelaskan mengenai penduduknya, ada resam agama, pelabuhan dan perdagangan di Banjarmasin yang terletak di Kalimantan Selatan. Apa yang menarik dalam buku ini ada mencatat
atau menyentuh mengenai Sultan Brunei pernah menguasai Kepulauan Borneo termasuk Sukadana dan Banjarmasin suatu ketika dahulu. Dinyatakan juga bahawa Brunei adalah salah sebuah daripada 4 buah pelabuhan utama di Borneo. Dan jika kita lihat daripada paparannya tadi Puan Ak, ada peta Borneo pada abad ke-18 dan jika kita lihat dari paparannya bertanda bulat merah tadi, dapat dilihat kedudukan Brunei pada waktu itu dicatat sebagai Borneo, bukan Brunei. Jadi Borneo dan Brunei itu satu tempat yang samalah, hanya saja berbeza daripada segi sebutannya. Okay. Dan buku yang kedua pula akan saya kongsikan adalah Narrative of Event in Borneo and Syllabus Down to the Occupations of Labuan from the Journal of James Brooke. Buku ini diterbitkan dalam 2 jilid pada tahun yang sama iaitu 1848. Ianya ditulis oleh Kapten Rodney Mundy berdasarkan jurnal daripada James Brooke dari awal kedatangannya ke Sarawak sehingga peristiwa bersejarah penyerahan Labuan kepada James Brooke pada tahun 1846. Dan dalam buku ini juga Puan dan Tuan, Kapten Rodney juga membuat lakaran ilustrasi berdasarkan lakaran daripada James Brooke. Jadi James Brooke ada melukis, jadi ianya lebih detail dilukis oleh Kapten Rodney Mundy lah. Dan daripada sumber lain juga didapatinya untuk memberikan perincian serta gambaran peristiwa serta ciri-ciri khas penduduknya dan lain-lain. Jadi dalam paparan tadi ada melihat gambaran Tenggiran Abdul Mumin ataupun lebih dikenali sebagai Sultan Brunei yang ke-24, Sultan Abdul Mumin. Jadi dalam ilustrasi itu sewaktu baginda masih menjawab sebagai pangeran bendahara. Dan dalam paparan tadi juga ada mengungsikan ilustrasi peristiwa penandatanganan perjanjian penyerahan Labuan pada tahun 1846 dan terdapat juga lakaran ilustrasi Brunei pada abad ke-19. Kita ni dapat lihat tadi bagaimana situasi Brunei pada sebelum ini pada abad ke-19 khususnya. Dan buku yang ketiga, A History of Sarawak under East to White Raja 1839 till 1908. Buku ini diterbitkan pada tahun 1909, ditulis oleh S. Baring-Gould and Benfield. Buku ini mengenai sejarah Sarawak sewaktu di bawah pemerintahan dinasti Brooke dan pengasas Raja Sarawak atau dikenali sebagai Raja Putih, iaitu James Brooke dan Charles Brooke. Buku ini menceritakan sejarah awal James Brooke ke Sarawak pada tahun 1839 sehingga akhirnya masuk campur dalam pentadbiran Sarawak dan sebagai Raja Sarawak pada tahun 1841. Jadi di sini pun ada saya kongsikan peta Sarawak dan dalam peta ini dicatatkan Brunei sebagai Brunei. Tadi Borneo, ini Brunei. Tapi masih sama Brunei. Dan juga saya kongsikan dalam itu juga gambar istana Sultan Abdul Mumin. Ia terletak di Kampung Air tu. Nampak. Dapat kita ni saksikan pada waktu ini. Lakaran Istana Sultan Abdul Mumin. Dalam buku ini pun sering merujuk Sultan Brunei sebagai Sultan of Brunei. Jadi daripada ketiga-tiga buah buku ini kita dapat lihat perbezaan nama Brunei seperti Borneo dan Brunei. Jadi ketiga-tiga buku ini mencatatkan mengenai Brunei sewaktu abad ke-18 dan 19. Baiklah Puan, Tuan. Tadi saya kongsikan mengenai buku nadir dalam penulisan Inggeris. Jadi Pen Borneo juga terdapat koleksi buku nadir dalam bahasa asing sebagai contoh bahasa Belanda bertajuk sebenarnya sukar saya menyebut namanya tapi saya cuba saja, Nederland Volksbergen. Buku ini diterbitkan pada tahun 1862. Jadi ia mengenai sejarah Borneo daripada perspektif Belanda. Buku ini dicatatkan dalam bahasa Belanda dengan menceritakan sejarah hubungan awal Belanda dengan Borneo, Kemboja, Siam atau lebih dikenali sekarang sebagai Thailand, Indochina yang dikenali sebagai Vietnam. Jadi ini sahaja antara koleksi buku nadir yang saya dapat kongsikan lah Puan pada pagi ini. Selebihnya bolehlah mengunjungi dan menyaksikan sendiri buku nadir di Pen Borneo. Jadi kalau habis kita berminat, rasa habis kita boleh datang ke Pen Borneo ya untuk mendapatkan. Jadi buku-buku yang mereka perolehi ataupun yang akan mereka jadikan buat kajian adalah buku yang asal ya, bukannya buku yang dikopi ataupun disimpan dalam digital ya. Ada buku asal. Buku asalnya. Buku asal berkenaan. Ingin saya mengetahui je Puan di kesempatan ini antara pengkaji-pengkaji yang hadir ke Pen Borneo berkenaan siapakah antara mereka? Jika saya ingin kongsikan pengkaji-pengkaji yang seringlah berkunjung ke Pen Borneo sebenarnya pelbagai institusi.
Kalau tadi selalunya mahasiswa-mahasiswi daripada Universiti Brunei Darussalam, UNISA, dan selain daripada institusi pengajian tinggi ini, terdapat juga daripada jabatan-jabatan lain untuk seperti yang saya nyatakan tadi, di Pen Borneo ni banyak bahan-bahan yang terdapat. Jadi yang sebelum ini pun ABDB ada merujuk juga, BSM pun juga ada. Jadi pelbagai. Jadi saya tidak dapat nyatakan satu persatu lah. Betul, banyak sebetulnya. Kalau kan mau tahu lebih lanjut, hadir tak ke Pen Borneo. Betul sekali. Baik, ingin juga kami mengetahui sebetulnya, tapi masa tidak dapat mengizinkan kita ni Puan. Jadi untuk terakhirnya dalam masa lebih kurang 2 ke 3 minit ini, apakah antara cabaran ataupun saranan pihak daripada Pen Borneo terhadap penggunaan sumber ini? Okey, terima kasih Tuan. Mengenai cabaran penggunaan sumber ini sudah semestinya seperti yang saya nyatakan tadi, ia sukar untuk menentukan dan menilai sama ada buku nadir ini buku nadir ataupun ia sudah tidak dianggap sebagai buku nadir. Mungkin buku itu banyak kopinya terdapat. Itu pun satu cabaran juga untuk memastikan sama ada buku ini banyak diterbitkan ataupun tidak. Yang kedua, seperti saya ada bagikan kongsikan tadi, selain bahasa Inggeris, terdapat juga buku nadir dalam bahasa asing yang lain. Sebagai misal dalam bahasa Belanda. Ini sebenarnya sukar untuk diterjemahkan, untuk diketahui isi kandungan asalnya kerana memerlukan individu pakar atau ahli berkemahiran dalam menguasai bahasa Belanda. Jadi walaupun buku ini ada dalam simpanan, ianya sukar dirujuk dan tidak ada terjemahannya. Jadi sukar untuk berujuk, untuk mengkajilah. Selain itu, memelihara buku nadir, kan ia buku lama. Jadi ia fragile, ia memerlukan pemeliharaan. Sebab itu di Pen Borneo ada unit pemeliharaan untuk pemeliharaan ke atas bahan ini. Jadi dalam usaha untuk memperpanjangkan hayatnya. Dan perujuk pun perlu berhati-hati kerana kena ada tata caranya dalam merujuk buku ini, seperti memakai glove tangan, face mask untuk mengelakkan sebarang alahan. Jadi mengenai saranan saya pula, penting pembangunan koleksi nadir dalam usaha memelihara bahan tersebut sekaligus sebagai bukti kewujudan warisan intelektual serta ketemadunan negara. Jadi pengkaji tidak boleh mengendahkan bahan ini, kewujudan bahan ini dalam penulisan kerana ia merupakan banyak maklumat-maklumat penting yang terdapat di dalamnya untuk jadikan bahan dalam penulisan ini. Jadi saranan saya yang terakhir pula, buku nadir bukanlah sebagai sandaran atau sumber utama, tetapi sebagai penyokong kepada hujah yang mungkin dapat menambah dan mengukuhkan fakta mengenai suatu sejarah. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut dan ingin melihat sendiri buku nadir ini, bolehlah mengunjungi bangunan Pusat Pengkajian Borneo, sama ada secara walk-in atau menghubungi kami melalui email dan nombor telefon seperti yang tertera. Jadi boleh datang melawat ke Pen Borneo pada waktu bekerja dari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada jam 8 pagi sehingga 12 tengah hari dan 2 petang sehingga pukul 4 petang. Alhamdulillah, menarik sekali pengkongsian kita pada hari ini. Betul. Tapi sayang sekali masa indah menyebelahi kita ni. Banyak sekali ingin kita tanyakan sebetulnya. Apapun, Ibu Wan, terima kasih kami ucapkan kepada Puan sudi menghadirkan diri ke studio Rampai Pagi untuk mengongsikan tentang kepentingan buku nadir dalam sejarah kita ni. Betul, ya. Sampai jumpa lagi ya Puan di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.